Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Maisara binti Muhammad Nur. Nombor pendaftaran saya ialah 06D AT21L1023. Saya ingin membentangkan tentang asas dan penghawa dingin. Pengenalan kepada penghawa dingin ialah udara daripada sistem perlu diagihkan kepada sesuatu ruang bagi memberikan keselesaan kepada pengguna yang menerima udara tersebut. Ini kerana suhu dan bentuk agihan peredaran udara tersebut hendaklah diselaraskan pada nilai tertentu, manakala salur udara digunakan mengagihkan udara daripada bilik pengagihan ke ruang yang didinginkan dan mengembalikan semula ke bilik pengagihan. Selalunya, sistem salur digunakan oleh sistem penyamanan udara komersial. Salur udara bagi sistem penyamanan udara terdiri daripada dua, iaitu salur udara utama membawa udara bersih sejuk ke bilik yang diinginkan. Manakala salur udara balik ialah membawa kembali udara yang telah diedarkan ke bilik kembali semula ke unit pengelolaan udara untuk dirawat semula. Pelbagai komponen asas penyamanan udara iaitu pemampat. Fungsinya menyedot wap bahan pendingin dan memampatkan menjadi tekanan dan suhu yang tinggi. Kedua ialah penyejat. Menyerap haba dari ruang yang didinginkan. Semasa penyerapan berlaku, proses sejatan cecair bahan pendingin menjadi wap bersuhu dan tekanan yang rendah. Ketiga ialah pemeluap. Pemeluap menyingkirkan haba yang terhasil daripada proses mampatan dan proses sejatan di penyejat. Semasa haba disingkirkan berlaku proses pemeluapan. Wap bahan pendingin bertukar menjadi cecair. Keempat ialah peranti pemeteran metering device. Merendahkan tekanan dan suhu serta mengawal aliran bahan pendingin ke penyejat. Cara penjimatan elektrik bagi aircon ialah memilih kapasiti penyejukan yang tepat. Faktor ini paling penting untuk pertimbangkan ialah kapasiti penyejukan. Ia bergantung kepada keluasan bilik. Kapasiti penyaman udara yang rendah mungkin tidak akan cukup untuk menyejukkan bilik. Jadi penyaman udara akan bekerja lebih keras untuk mencapai suhu yang dikehendaki. Namun, ia akan menaikkan kadar elektrik. Jika kapasiti penyaman udara yang terlalu tinggi pula, ia mungkin menyejukkan rumah dengan lebih cepat, tetapi kawasan akan berasa lembap dan apabila ia dimatikan, tidak ada masa yang mencukupi untuk mengeluarkan kelembapan. Kedua ialah mengekalkan suhu yang tepat. Terdapat fahaman yang popular yang kurang tepat iaitu jika anda menetapkan penyaman udara pada suhu yang tinggi, ketika anda meninggalkan rumah, ia akan menggunakan lebih banyak tenaga. Kajian ini membuktikan bahawa ia sebenarnya adalah langkah penjimatan tenaga kerana ia melambat pengumpulan haba di dalam rumah dan mengekalkan suhu bilik tanpa memerlukan pemampat untuk dihidupkan dan dimatikan dalam jangka panjang. Nombor 3 ialah pastikan penapis sentiasa bersih. Ini kerana kecekapan penyaman udara anda akan berkurangan jika penapis kotor. Penapis kotor akan melambatkan aliran udara, menjadikan unit bekerja lebih keras dan menggunakan lebih banyak tenaga sehingga bil elektrik anda naik. Ini adalah penting untuk memastikan penapis dibersihkan. Di samping itu, lakukan penyelenggaraan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memastikan kecekapan penyaman udara dikekalkan. Nombor 4 ialah memilih penyaman udara inverter. Teknologi inverter sama fungsinya dengan pemecut di dalam kereta, hanya memberikan kuasa yang lebih atau kurang seperti yang diperlukan. Sebuah penyaman udara dengan teknologi inverter akan berjalan secara berterusan untuk memastikan kelajuan dan kekuatan pemampat disesuaikan dengan sewajarnya. Hanya sejumlah kuasa yang diperlukan untuk memastikan suhu stabil pada tahap yang diperlukan. Oleh itu, secara automatik ia akan menyesuaikan keupayaannya berdasarkan keperluan penyejukan sesebuah bilik dan dapat menjimatkan elektrik sebanyak 30 hingga 40% bergantung kepada penggunaan. Selain itu, alternatif lain yang berguna ialah selain penyaman udara, kipas siling boleh digunakan untuk menyejukkan ruang dan suasana. Kipas menggunakan tenaga yang lebih rendah dan mengekalkan suhu selesa di rumah. Menggunakan kipas siling bersama penyaman udara juga boleh membantu meningkatkan suhu. Dianggarkan bahawa pemanasan dan penyejukan menyumbang 5 hingga 10% penggunaan tenaga. Jadi perubahan kecil juga dapat memberi impak yang besar sama ada pada dompet anda dan juga pada bumi. Sekian, terima kasih.